salam sejahtera, dan ulasan saya adalah berkenaan dengan isu panas yang melibatkan negeri Kedah, iaitu apabila melibatkan tanah reserve Melayu. Yang mana sekarang ini pemimpin PAS terutamanya daripada negeri Kedah, mereka begitu aktif sekali menyerang menteri, iaitu Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Yang mana beliau adalah YB Nik Nazmi. Dan saya sempat bertanya dengan YB Nik Nazmi berkenaan dengan isu ini, dan beliau menghantar kepada saya berkenaan dengan isu ini dan jawapan beliau. Dan saya melihat pula kenyataan yang dikeluarkan oleh kepimpinan PAS, yang mana saya lihat kenyataan di Harkah Diari. Mereka kata kelirukan, Nik Nazmi didesak mohon maaf kepada Kedah. Tetapi yang mengeluarkan kenyataan ini adalah Ustaz Ahmad Tarmizi Sulaiman, iaitu daripada Parlimen Sikh, yang mengatakan bahawa menghantar usul yang merujuk pada perkara tersebut jawatan kuasa hak kebebasan parlimen, dan mereka nak membawa usul ini ke jawatan kuasa hak kebebasan parlimen. Tetapi mereka juga mengkritik di luar, yang mana mereka kata penurunan 721,000 hektar kepada 716,000 hektar, namun disangkal Ahmad Tarmizi yang mengukakan justifikasi Jabatan Ukur dan Pemetaan JUPEM. Berdasarkan pewartaan JUPEM, TRM terkini Kedah meningkat lebih daripada keluasan asal diwatakan pada tahun 1993, iaitu 721 kepada 721,900 hektar. Jadi apa yang saya lihat daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli parlimen Sikh ini, yang mana beliau juga menambah sekitar 408 hektar, dan TRM di Kedah berdasarkan waktu bertarikh Januari 2023 adalah 721 hektar. Data ini dibentang oleh Penyemat Tanah dan Galian Negeri Kedah. Sedangkan data yang dibentangkan oleh YB Nik Nazmi, iaitu daripada Setiawan, menunjukkan bahawa TRM Kedah pada tahun 2022 adalah 716 hektar. Perbezaan jumlah luas hektar ini menjelaskan menteri tidak bertanggungjawab mendapatkan rujukan data terkini daripada negeri kerana tanggungjawab pengurusan tanah adalah di bawah bidang kuasa negeri. Jadi daripada isu ini, yang mana saya melihat YB Menteri mempertahankan kenyataan beliau dalam isu ini kerana beliau berpandukan kepada apa yang dilihat ataupun apa yang dihantar melalui data yang diberikan oleh Jabatan Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, iaitu JKPTG, berlaku penurunan tanah reserve Melayu di Kedah pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan 2021. Pada tahun 2022, reserve tanah Melayu di Kedah sekitar 716,000 hektar. Keluasan tanah itu berkurang 5,351 hektar berbanding tahun 2021. Jadi berkurangan sebanyak begitu banyak, iaitu 5,351 hektar. Tetapi dinafikan oleh MP Sikh dan juga Menteri Besar Kedah berkenaan dengan isu ini. Ini adalah satu perkara yang saya lihat begitu hebat sekali dipropagandakan oleh kepimpinan PAS, terutamanya di negeri Kedah. Pada saya isu ini mudah. Sekarang ini YB Menteri, terutamanya YB Nik Nazmi ini, saya sangat yakin bahawa beliau tidak akan menyebut ataupun mengeluarkan data palsu. Ini adalah berpandukan daripada data yang beliau perolehi daripada JKPTG, iaitu Jabatan Ketua Pengarah Jabatan Tanah dan Galian Persekutuan. Jadi di sini juga mereka mengatakan YB Nik Nazmi ini seolah-olah mengelirukan dan memohon maaf kepada Kedah. Tetapi berpandukan kepada itu, jika betul YB Nik Nazmi melakukan kesalahan di sini, maka beliau berpandukan kepada data yang diberikan kepada beliau sebagai menteri, dan beliau menyebut perkara ini di parlimen. Pada saya, jika ada kekeliruan, beliau sepatutnya menjelaskan di parlimen. Tetapi jika YB Nik Nazmi yang saya lihat hari ini, beliau tetap dengan mempertahankan isu ini, bermaksud saya yakin YB Menteri berada di landasan yang betul. Jadi siapa yang kelirukan siapa? Saya harap perkara ini akan kita lihat kebenaran dia, yang mana saya percaya rakyat di luar sana lebih percaya kenyataan yang dikeluarkan oleh YB Menteri, iaitu Nik Nazmi, dengan YB daripada PAS yang mempertahankan isu tanah ini. Hari ini mereka mempertahankan isu tanah ini kerana mereka takut dengan gelombang rakyat untuk tidak menyokong mereka di PRN yang akan berlangsung ini nanti. Ini saja puncanya. Rakyat harus menilai, harus tahu bahawa
keputusannya jika PRN yang berlaku di negeri Kedah ini pas tumbang, kita akan lihat hakikat sebenarnya. Dan kita tahu kenapa berlakunya pembalakan begitu meluas sehingga kan banjir begitu. Kita harus tahu bahwa siapa puncanya dan bagaimana perkara ini berlaku. Jadi hari ini kalau kita tengok YB Sik, YB PAS, Menteri Besar Kedah, kerjanya membangkang kerajaan yang tidak menguntungkan kepada rakyat, terutamanya rakyat di negeri Kedah itu sendiri. Hari ini beliau dengan angkuh mengatakan bahawa supaya YB Menteri iaitu YB Nik Nazmi meminta maaf kepada negeri Kedah. Kalau YB Menteri mengambil data yang salah daripada Jabatan Pemetaan yang berlaku iaitu Jabatan Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, maka siapa yang bagi ini pecat semua. Kamu bagi data yang salah kepada menteri. Ini nak dibahaskan di parlimen. Ini bukan YB Menteri masuk parlimen membuat propaganda politik. YB Menteri masuk dalam parlimen menjawab soalan-soalan daripada pihak pembangkang melalui fakta yang jelas. Jadi, siapa yang nak propagandakan masalah ini? Kita tengok bagaimana MP Kedah mempropagandakan banyak isu. Akhirnya kena saman. Kena saman dan akhirnya kita tengok bekas MP yang lalu iaitu Datuk Mapus Omar menang 120,000 atas angin saja. Nak saman 50,000 akhirnya dapat 120,000. Ini yang berlaku. Lepas ni kena lagi sekali. Jadi PAS ni pemimpinnya, mereka ni tahu tak undang-undang, mereka tahu tak isu-isu semasa, mereka tahu tak dari mana menteri dapat data-data yang penting untuk menjawab kenyataan di parlimen. Jadi saya melihat daripada isu ini, saya satu saja. Saya nak pesan kepada rakyat negeri Kedah. Di PRN yang akan datang ini, bagi laluan kepada kepimpinan yang terbaik untuk memerintah negeri supaya tidak puncak kancir. Jika negeri Kedah asyik nak bermain dengan sentimen perkauman, maka tidak akan selesai. Akhirnya, anak-anak Kedah terpaksa pergi mencari kerja di Pulau Pinang. Yang rugi adalah negeri Kedah itu sendiri. Kerana mempunyai seorang menteri besar yang tidak bertanggung jawab pada saya, kepada rakyat. Fakta-fakta yang tidak jelas. Hari-hari membuat ceramah politik yang tidak menguntungkan rakyat. Tetapi lebih kepada seorang pemimpin yang nak berbisnes. Apa hasilnya? Jadi itu yang saya lihat. Yang mana saya juga berpandukan kepada apa yang dihantar oleh YB Menteri kepada saya untuk saya menjadi rujukan berkenaan dengan isu ini. Dan saya percaya kenyataan yang dikeluarkan oleh YB Menteri adalah bertepatan. So, rakyat sendiri boleh nilai nak percaya YB Sik, nak percaya Menteri Besar Kedah, ataupun nak percaya YB Menteri yang selama ini kita tahu kerjanya juga lebih baik berbanding dengan mereka-mereka ini. So, itu pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Sekian, terima kasih.